Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Tidak berpihak, tidak tidur, dan tidak takut. Mungkin itu adalah salah satu kata-kata daripada saya sendiri. Daripada pandangan saya sendiri, adakah KJ hari ini tidak berpihak kepada sesiapa, tidak tidur dan tidak takut kepada sesiapa? Kita sudah mendengar KJ berkaitan dengan berita KJ masuk kabinet. Persoalannya, adakah ini menjadi peluang reformasi atau perjudian politik? Kita dapat lihat KJ seorang pemimpin yang sangat relevan untuk terus berentap di pentas politik Malaysia yang semakin moden dan semakin panas ini. Jadi saudara-saudara, untuk Khairy Jamaluddin masuk ke dalam kabinet, ada persoalan yang timbul. Persoalannya adalah macam mana Khairy Jamaluddin boleh diserap masuk di dalam kabinet? Adakah dengan menyertai parti di dalam kerajaan? Mungkin PKR, mungkin juga Amanah, ataupun menubuhkan parti baru. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ketika Khairy Jamaluddin sudah menjenamakan semula dirinya lebih daripada sekadar ahli politik, muncul cakap-cakap politik yang mendakwa bekas menteri dan ketua pemuda UMNO itu bakal menyertai kabinet. Dia seolah-olah menjadi orang terbuang sebelum dipecat daripada UMNO pada akhir Januari 2023 selepas berseteru dengan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Mungkin antara pilihan Khairy Jamaluddin untuk menyertai ataupun diserap masuk semula di dalam kabinet, yaitu menyertai PKR dan mendapat restu Anwar Ibrahim, lalu diserap menjadi menteri. Dan yang kedua mungkin masuk ke dalam Parti Amanah, tetapi untuk Parti Amanah, saya rasa untuk jangka masa pendek mungkin relevan. Kerana kita tahu, ini hanya pandangan pribadi saya, di mana sebenarnya Parti Amanah tidak mempunyai pengaruh yang luas seperti PKR, seperti UMNO. Itu hanya pendapat pribadi saya. Dan seterusnya mungkin KJ menyertai UMNO semula dan mendapat restu Zahid, mendapat restu Anwar sebagai PM, pun mungkin boleh menjadikan beliau dilantik semula, diserap masuk semula ke dalam kerajaan dan di dalam jemaah menteri. Dan persoalan seterusnya, kalau KJ diserap masuk di dalam kabinet kerajaan, sudah pasti pertanyaan seterusnya adalah platform mana KJ boleh sesuai untuk beliau pegang. Adakah Menteri Ekonomi? Adakah Menteri Keuangan yang kini dipegang oleh Anwar? Ataupun mungkin ada rombakan berlaku dan kita nantikan saja mana satu platform yang sesuai untuk Khairy Jamaluddin. Jadi saudara-saudara, pandangan Anda apa? Menurut Anda, adakah KJ relevan untuk menyertai kerajaan hari ini atau tunggu sehingga pilihan raya umum ke-16? Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tidak berpihak, tidak takut dan tidak tidur. Oke geng. Saudara-saudara, akhirnya satu lagi kejutan daripada Atok. Satu lagi kejutan daripada Tun Dr. Mahathir. Ini pasti membuat penyokong-penyokong Anwar pening kepala. Ataupun
ini boleh membuatkan serangan terhadap Tun Mahathir. Saudara-saudara, ini satu perkara yang sensitif karena melibatkan pengampunan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengampunan Anwar salah, pengampunan Anwar sah dari segi undang-undang. Mantan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali telah menafikan tomahan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bahawa pengampunan yang diberikan kepada Anwar adalah satu kekhilafan. Walaupun pada masa itu saya diarahkan bercuti garden leave, saya telah pun mengemukakan pandangan saya selaku Peguam Negara kepada lembaga pengampunan berhubung dengan pengampunan tersebut. Saya juga telah menurunkan kuasa delegat kepada Peguam Cara 2 untuk mewakili saya, yaitu Datin Paduka Zawiyah Bilot Khan, untuk menghadiri mesyuarat pengampunan tersebut. Saudara-saudara, kalau apa yang dinyatakan Mahathir melalui artikel daripada Harapan Daily ini, apa yang dikatakan Mahathir ataupun dakwaan Mahathir bahawa Anwar menerima pengampunan yang tidak sah ataupun pengampunan Anwar salah, adakah di sini Mahathir sedang mempertikaikan satu keputusan yang sangat sensitif ini, dan adakah ini boleh membawa kepada saman ke atas Mahathir oleh Anwar Ibrahim? Kalaulah Mahathir dapat dibuktikan fitnah ataupun mengeluarkan fakta yang salah, mengeluarkan kenyataan yang tidak benar, dan menjatuhkan imej reputasi PMX dengan kenyataan ini, adakah Anwar Ibrahim boleh saja saman Tun Dr. Mahathir? Kalau Tun Mahathir disaman. Kalau Anwar, let's say Anwar nak saman Tun Dr. Mahathir, agak-agak berapa saman yang Mahathir akan kena oleh Anwar, dan apa jenis saman yang boleh Anwar Ibrahim hantar kepada Tun Mahathir. Jadi saudara-saudara, tak sangka dengan usia Mahathir yang sedemikian pun masih lagi aktif, masih lagi ada bentuk serangan terhadap Anwar Ibrahim. Tapi ramai dah cakap Mahathir ni dah kritikal, patut rehat saja di rumah, jangan lagi aktif dalam politik. Jadi saudara-saudara, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tidak berpihak, tidak takut, dan tidak tidur. Saudara-saudara, setelah kekalahan Rafizi Ramli yang masih lagi menjadi cakap-cakap ramai orang, masih lagi menjadi bahan bualan ramai orang, ada yang kata Rafizi mungkin elok keluar parti, tapi kita percaya Rafizi setia bersama dengan PKR. Tapi saudara-saudara, baru-baru ini Rafizi telah menerima satu lantikan di dalam PKR, jawatan lantikan dalam parti, tapi Rafizi tolak. Jadi apa sebenarnya keputusan PKR untuk Rafizi? Cukuplah, kini masa untuk PKR bergerak ke depan. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Siti Aisyah menyeru para ahli parti agar menghentikan ketegangan dalaman, dan sebaliknya memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh parti serta berkhidmat kepada rakyat. Mengulas penolakan Rafizi Ramli terhadap jawatan lantikan dalam parti, Siti Aisyah mendakwa bekas timbalan Presiden PKR itu bersikap dingin terhadap kepedulian rakan-rakan dalam parti yang masih mahu dia terus berperanan walaupun tewas dalam pemilihan baru-baru ini.
Dia berkata pendirian Rafizi seharusnya dilihat sebagai isyarat agar semua pihak melangkah ke depan. Adakah ini message bahwa Rafizi tidak diperlukan di dalam PKR? Adakah sekiranya Rafizi keluar daripada parti, PKR tidak akan memperdulikan Rafizi? Saya kira buat masa ini cukuplah untuk kita lalui fasa ini daripada berterusan mengheret rakyat kepada isu dalaman parti ini sendiri. Kita harus kembali fokus sesuai dengan janji dan saranan agar PKR terus bekerja dan melakukan islah serta pembinaan kekuatan parti secara kolektif dalam kebersamaan, katanya dalam kenyataan. Menegaskan bahwa setiap pemimpin berhak meluahkan perasaan masing-masing. Siti Aisyah berharap Rafizi dapat memberi ruang kepada parti untuk terus bergerak ke depan dengan lancar. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan kenyataan ini, apa pula pandangan Anda dan apa yang sepatutnya Rafizi lakukan? Silakan komen di bawah.